Okey, mengenai analisis kenderaan di darat ni, kita akan belajar tentang enjin, di mana enjin ni terbagi pada dua, enjin dua lejang dan enjin empat lejang. Jadi yang pertama ni kita akan lihat memahami apa itu enjin, di mana enjin adalah mesin yang menukarkan tenaga kimia, bahan api daripada tenaga kimia tu kepada tenaga kinetik untuk menghasilkan gerakan. Akhirnya tenaga kimia dalam bahan api tadi menyebabkan terhasilnya tenaga kinetik, seterusnya menggerakkanlah kenderaan. Tu maksud dia. Okey, di mana enjin petrol dan enjin diesel adalah kita punya fokus dalam awal bab gerakan ini, di mana enjin tu dikelaskan sebagai enjin pembakaran dalaman, maksudnya dia terbakar di dalam enjin lah, bahan api terbakar di dalam enjin. Dan kita akan lihat sesi yang pertama ni enjin petrol dua lejang. Kenapa dipanggil dua lejang? Lejang tu adalah peringkat dan lejang tu berdasarkan pergerakan omboh. Maksudnya bagi enjin petrol dua lejang, pergerakan omboh tu berlaku dua kali dan dua kali sahaja sudah lengkap satu kitaran. Manakala enjin petrol empat lejang ialah enjin yang terdapat empat peringkat, di mana empat pergerakan omboh di dalamnya dan setiap omboh bergerak pada empat tahap lah yang dikenali sebagai pembakaran empat lejang. Okey, jadi yang pertama ni kita akan lihat prinsip operasi enjin petrol dua lejang, di mana bilangan komponen enjin petrol dua lejang ni kuranglah berbanding enjin petrol empat lejang dan kuasanya lebih kecil berbanding petrol empat lejang. Saiznya juga lebih kecil dan saiz enjinnya lebih ringan, digunakan dalam mesin pemotor rumput, motosikal, motorbot, gergaji rantai. Komponen asas bagi enjin petrol dua lejang ni ialah omboh, salur masuk, salur pemindahan, salur exhaust, ada 3 salur palang pencucur, spark plug dan aci engkol. Enjin dua lejang hanya melakukan dua lejang sahaja dalam satu kitaran. Ingat, lejang adalah merujuk kepada pergerakan omboh. Maksudnya enjin dua lejang melibatkan dua kali sahaja pergerakan omboh. Okey, ini adalah struktur bagi enjin petrol dua lejang, di mana anak-anak boleh lihat di atas sekali adalah palang pencucur yang akan menghasilkan bunga api, dan ini kebuk pembakaran di mana bahan api akan terbakar. Ini omboh yang akan bergerak naik ke atas atau turun ke bawah. Okey, ini adalah salur exhaust di mana asap atau gas yang telah terbakar dikeluarkan. Ini adalah salur masuk di mana di sini tempat masuk bahan api dan juga udara, dan aci engkol yang akan menggerakkan kenderaan lah, membantu kepada penyambungan pergerakan kenderaan ataupun apa sahajalah yang melibatkan enjin ni, dua lejang ni. Okey, first kali untuk peringkat pertama adalah lejang masuk dan mampat, di mana campuran bahan api dan udara dalam kebuk pembakaran dimampatkan. Okey, salur masuk akan terbuka, so bahan api dan udara akan masuk. Okey, memenuhi semua ruang engkol ni termasuk ke dalam salur pemindahan. Semua ni penuh bahan api dan udara. Okey, campuran bahan api dan udara masuk dalam engkol. Okey, dah bila masuk dalam engkol dah semua dah ready, maka spark plug akan menghasilkan bunga api. Okey, palang pencucur akan menghasilkan bunga api dan seterusnya membakar campuran udara dan petrol yang dah memang ada dalam kebuk pembakaran ni. Itu adalah peringkat pertama. Peringkat kedua pula adalah di mana campuran petrol dan udara baru masuk ke dalam kebuk pembakaran. Tadi ni dah terbakar kan? Dia dah terbakar, maka gas-gas yang terbakar tu akan keluar melalui salur exhaust. So, bagaimana dia boleh keluar apabila ada tekanan baru masuk daripada ni, bahan api dan udara ni mula masuk ke dalam. Tadi ni kan dia dah ready ada. So, bila omboh turun sahaja dalam peringkat kedua ni menyebabkan campuran petrol dan udara akan masuk dalam salur pemindahan ni dan akhirnya akan masuk dalam kebuk pembakaran. Tadi dah terbakar tadi, asap pembakaran akan keluar melalui salur exhaust. Okey, so tu sahaja dua peringkat dan kita akan lihat animasi dia lah. Ni animasinya.
Okey, peringkat pertama dan peringkat kedua. Peringkat pertama di mana omboh ni naik ke atas. Tu peringkat pertama. Ni, omboh naik atas. Okey. Di mana masa omboh naik atas tu, semua salur masuk terbuka. Dan salur masuk terbuka dan bahan api dan udara memenuhi ruang acik engkol ni dan juga salur pemindahan. Masa ni terbuka. Dan at the same time, masa ni juga spark plug akan menyala menghasilkan bunga api. So, bahan api yang memang ada dalam ni akan terus terbakar dan asap akan keluarlah melalui salur exhaust. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua adalah di mana omboh ni turun ke bawah. Kenapa omboh boleh turun ke bawah? Tadi spark plug terbakar, so dia akan menghasilkan satu letupan. Letupan dalam enjin tu akan memaksa omboh ni terus turun ke bawah, menyebabkan salur pemindahan ini terbuka. So, minyak masuklah, bahan api, petrol tu masuk bersama udara dalam kebuk pembakaran, dan pada masa yang sama, masa ni kebuk masuk, salur masuk ni tertutup. Okay, so tengok omboh naik ke atas, terbakar, turun ke bawah, minyak bahan api masuk. Okey, masa dia ni naik ke atas, salur masuk terbuka, penuh semua ruang bahan api ni. Okey, so peringkat 1, salur masuk terbuka, bahan api memenuhi dan udara memenuhi ruang, omboh naik ke atas, terbakar daripada percikan bunga api di spark plug, menyebabkan omboh tertolak ke bawah, asap tu keluar melalui salur exhaust. Dan bahan api dalam salur pemindahan akan terus masuk ke dalam kebuk pembakaran. Okey, kita tengok yang ni. Ni adalah strukturnya lah. Struktur bagi enjin 2 lejang. Ni salur masuk. Okey, salur masuk memenuhi kebuk acik engkol, salur pemindahan. Okey. So, ini adalah semasa apa tu tadi? Peringkat 1. Peringkat 2, bila spark plug menyala, saya tengok balik peringkat 2 Peringkat 2. Peringkat 2, bila spark plug menyala, pembakaran berlaku, so omboh terus tertolak ke bawah. Tengok peringkat 2. Okey. Peringkat 1, bahan api masuk bersama udara. Cuba tengok. Ni salur masuk. Okey, masuk. Kemudian spark plug menyala, terbakar, tolak omboh ke bawah, asap keluar. Pada masa yang sama, bahan api pun masuk. Okey. Disimpan kat mana? Mana?